Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal muslimun walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengurusi acara yang berhormat Datuk Jardin alias selaku Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan, barisan yang berhormat Jabatan Kuasa tertinggi pemimpin di semua peringkat, termasuk juga Dr. Safrizan selaku pengarah kesihatan. Betul. Mestilah tanyalah di atas dulu ocean strategi yang dibuat kerjasama penduduk bersama dengan Jabatan Kesihatan untuk melaksanakan program pada malam ini. Jadi memang betul lah yang dikatakan oleh Muhammad Datuk tadi, ini adalah kali kedua dalam tempoh yang sangat singkat. Itu kat kampung Sungai Buloh. Ada dua sebab. Pertama, dia dah booking lama. Yang kedua tu kampung mamak saya. Saya daripada kecil makin kalau balik kampung, kampung Simpang lah tunggu motor bawa masuk. Sebab saya ni cucu Rais Sati. Orang tahu lah cucu Rais. Jadi belah mak saya Jawa dalam tu. Belah abah saya Minang, kampung Tikir. Itulah sebab tak ada sebab nak tajik untuk tak tahu. Tak ada tu semua kabar angin je tu. Jadi alhamdulillah malam ni cerita pasal keluarga bahagia. Saya sebut ke dia bukan sebab nak tanding, ingat jangan pusing dekat benda tu. Jadi pada malam ni betul lah apa yang disebut oleh Yang Muhammad Datuk tadi. Satu ayat yang dibaca oleh Datuk tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah dan janganlah berpecah belah, bersatu. Malam ni alhamdulillah elok. Itu sebabkan majlis ilmu ni ada 4 nilai yang paling baik. 4 nilai yang paling baik. Yang pertamanya nilai kerohanian. Semua datang malam ni semua nak dengar ilmu. Imam baca tadi kan sedih bunyi. Imamnya memang sedih baca kan. Ada sedih lah kita apa sekali kan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu ya Allah. Sebab nilai kerohanian. Tak ada cerita mana tak elok lah. Tak ada. Semua cerita mana-mana baik malam ni. Ya. Sampailah daripada mula bercakap, yang Muhammad Datuk cakap tadi, daripada mula semua benda-benda baik. Yang paling baik yang hujung. Yang sampai 20,000. Itu paling baik sekali. Dalam banyak-banyak benda dia tak ingat lah apa Datuk sebut mula tu. Yang last tu paling dia ingat. 10,000 bagian. Nasihat ada tak? Ada lah tapi dia tak ingat. Tapi ingat 10,000 tu kan. Itu pertama nilai kerohanian. Nilai yang kedua adalah nilai akhlak. Dan nilai akhlak biasa orang kaitkan dengan akhlak Nabi. Tak ada akhlak lain lah. Kan? Memang Nabi kita. Tak ada cerita lain tu. Pasal Nabi, kayak surau, kayak masjid, ceramah. Tak kira lah mana-mana bulan ceramah, mana-mana orang pun panggil ceramah. Semua kisah Nabi. Itu sebab saya ceramah di Johor sampai ni minggu besok pergi Johor lagi. Johor dengan Melaka paling banyak panggil ceramah daripada Negeri Sembilan pun. Betul? Ceramah maulud besok. Saya kata tak pergi ni maulud, kita ke Johor maulud sepanjang tahun. Sebab memang tak ada masalah. Sebab kalau pun cerita apa pun tetap kisah Nabi. Yang dalam Quran pun beritahu apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatul hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Selesai. Contoh ikutan terbaik dalam Quran. Quran tak pernah pindah. Tak ada pindah-pindah Quran lah. Makna kita tahu itulah dia. Pada diri Nabi, contoh ikutan terbaik. Malam ni nak cerita keluarga bahagia pun, Nabi lah contoh ikutan terbaik. Tak ada contoh lain. Jadi dah tahu tu contoh ikutan terbaik, maka senyap. Maka ikut lah. Ikut. Kan? Yang ikut perangai orang dulu, ikut perangai orang lain. Tak siapa. Abah ada lompang anak, ada pun lompang anak. Tak semestinya. Abah kita makin lompang kita jadi baik. Anak kita lompang, dilompang kita tadi. Itu sebab Sayyidina Umar Khosan, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Ya, itu nilai akhlak.
Yang ketiga nilai apa? Yang ketiga nilai dalam majlis ilmu ini adalah nilai sosial. Apa nilai sosial? Malamnya yang datang tak kira siapa. Pegawai kesihatan datang, pembantu kesihatan datang, orang yang kerja kilang datang, orang kerja kebun datang, kerja kampung, kerja luar, pangkat tinggi semua datang. Tak ada pun naik signboard dekat pintu pagar tu yang bergaji 3,000 ke atas saja dibenarkan masuk. Tak ada. Makna nilai sosial, tak kira siapa, semua boleh datang. Itu bagus tentang majlis ilmu. Dan yang keempat adalah nilai perpaduan umat. Malam ni datang tak kira siapa, latar belakangan macam-macam. Dalam hati ni bolak-balik, tapi bab agama itu bersatu. Itu sebab kita datang. Warna-warna baik kita ambil, warna-warna tak elok kita tolak. Ingat, kalau ada lah orang tu cakap dia lebih Islam daripada orang lain, maka ada masalah dengan orang. Baca balik. Kita ni kadang bercakap pasal Islam tapi lupa nak baca balik apa yang Nabi ajar kita. Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi, sesungguhnya umat Islam dengan umat Islam yang lain adalah sama. Yang membezakannya adalah dari segi amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Tak ada pun sebut dia ni parti punya cakapak, maka dia lebih baik kepada orang. Tak ada. Yang lain semua sama, amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Itu belum start lagi tu. Mukadimah pun belum beritahu. Lambat habis malam ni. Kan? Nah, tu sebab ramai yang pandai dia duduk kat pagar, kat motor, dia standby nak start dia tu. Kan? Jadi bila sebut tentang keluarga bahagia, disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri kamu dari jenis-jenis kamu sendiri. Makna dijadikan kepada kita isteri-isteri, makna kita pada orang perempuan pasanganlah dari jenis-jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Maknanya rasa cenderung kita ingat kat dia ya, dan juga bersama dengan dia, dan rasa tenang dengan dia, sakinah, dan padanya juga perasaan kasih dan sayang. Dan pada yang demikian itu sesungguhnya terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Makna pasangan-pasangan kita ni Allah Ta'ala dah jadikan memang dah ikut jenis-jenis kita sendiri. Tak ada orang suka kek selain daripada jenis kita. Biasa yang normal lelaki dengan perempuan, perempuan dengan lelaki. Jarang-jarang tapi dah mula dengar jantan dengan jantan. Tak macam mana pun tak tahu. Berlagu raket. Tahu berlagu raket? Berlagu padam. Kan? Dah elok fitrah lelaki suka ke perempuan, perempuan suka ke lelaki. Ya. Tanda tadi saya lalu tadi pun dah nampak panjang leher orang perempuan berbanding orang lelaki. Makna fitrah orang perempuan suka ke lelaki. Kan? Bapak tahu tinggi lebat kan? Lalu cania mana lemak tinggi tu ayat dia tadi. Dia ngumpet tolongan tu. Slow-slow lah cakap. Kau buat dia macam KU kau buat dia. Jadi maknanya pada jenis-jenis kita sendiri tak pernah lagi orang ni, orang lelaki kriang ni lalu lembu seekor tiba-tiba tak pek dia tidur. Dia teringat lelaki lembu ni. Tak ada, sebab bukan jenis kita. Tu binatang. Orang dengan orang lah. Betul tak? Dan hebat Allah Ta'ala tu, dia jadikan manusia ni kita suka ke perempuan tu kadang-kadang orang lain tak nampak pun perempuan tu lawa. Apa kau mahu benar ke dia? Kan dia tak ada lawa mana dia lawa kat dan sudah. Ya. Kadang nek moyang golak bini. Laki putih. Kan? Kemudian ada tu laki bini tinggi macam model. Laki la ilaha Allah. Kondah. Gendang bini. Kan? Tapi tu dia jodoh nak cerita. Percaya tak pada jodoh? Percaya tak? Percaya. Orang perempuan saya tanya, percaya tak pada jodoh? Jawab betul-betul. Percaya tak pada jodoh orang perempuan? Itu semangat yang kita nak. Orang lelaki bersiap sedia ya. Dia dah percaya tu okey dah. Kan? Jadi bila sebut tentang itu, maka kita tengok dalam pasangan suami isteri ada 3 perkara kena ingat. 3 perkara. Yang pertama, nak selamat dalam keluarga kita ni kekal abadi, bahagia hingga ke akhir hayat. Nombor 1, nak selamat mestilah melaksanakan ad-dinul Islam, cara hidup Islam.
Tak ada cara lain. Salah satu malamnya datang, kalau ada ceramah agama, tak kira lah siapa pun ceramah datang heret bawa ramai-ramai ahli keluarga kita datang. Tak kira bawa ismayang kita, ad-din Islam. Yang kedua, kita takkan kenal pasangan kita melainkan dah nikah dengan dia baru kenal. Yang sebelum kahwin yang kita tahu perangai dia elok tu semua fata morgana ya sifatnya. Ini nampak baik botol dia tunduk, bila mengucap pun sepatah-sepatah dia. Pengarah kesihatan. Contoh bukan sini dah, saya cerita pada ni. Elok tertib selamat dia membaca kan. Sebelum kahwin. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang gama diri dia dibandingkan dengan orang lain. Abang tengoklah abang laki orang elok dia gari balik, abang ni sibuk macam orang lain pun wakil rakyat juga, tapi tak ada sampai tak bawa anak meninggal lah. Ni contoh ni, bukan aku cakap ni, orang lain itu buat tu kadang-kadang macam tu kan, dibanding abang ni orang lain pun ceramah kan, ceramah mak saya bising kan, ramah. Bila ada masa free, saya lari mamak saja. Pancikan. Mamak semua kongsi. Makan lah. Dah lama dah layan itu, dia okey tu. Tak ada camah ke otak tu. Ada, elok-elok. Dia okey tu. Dia tentu, dia kena pancikan. Kan? Ya. Jadi 3 tu. Pertama, ad-din Islam tu sebabnya kunci kebahagiaan rumah tangga paling senang. 5 kunci. 5 kunci. Kunci yang pertama, kunci apa? Kunci rumah. Nak minyak bagi. Yang kedua, kunci kereta. Ketiga, kunci pejabat. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Apa maksud kunci rumah? Maksud kunci rumah, rumah kita mesti sistemkan dengan sistem Islam. Tak ada cara lain. Pagi-pagi lagi, daripada pagi dengar je azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun. Subuh ke rumah berjemaah pun tak apa. Yang penting jemaah. Orang perempuan kadang-kadang kesilapan ni, sinsing atau aku kan. Bangun. Masa dia kajut tu, dia sinsing tu aku, maknanya dia dah selesai semayang. Dia lapis hanya audio. Itu pegangan yang orang perempuan. Lepas itu ngadu ke mak kita. Mak tentu, abang payah waktu baru subuh mak. Dah kono dengan mak ekor ni macam lalai lah nyanya di balu dia kan. Kajut lah biar laki kita semayang sesama dengan kita. Jangan sampai besok orang lain yang nak jemaah dengan laki kita. Faham? Bila dah jemaah sesama, salam cium tangan akrab. Ni cerita keluarga bagi ni. Faham tak? Bila lepas ni kan jangan berdayu-dayu azan subuh tu. Lalap orang. Salatu khairun minan memang lalap punya. Jadi boleh. Kan ada kita yang lama-lama tu dia pandai salatu khairun minan naum. Pendek dia. Ataupun tegas sikit. As-salatu khairun minan naum. Jangan parah buat tu bila masa parah bagus. Nah, ulah kajut, abang bangun abang subuh. Abang bangun abang subuh. Bakal macam tu lah kaya manjut. Sudah dua-dua tak subuh. Lain nak unding kan. Kan? Kajut pagi tu, bang bangun abang. Dia bukan membenteng tau, kajut ni tengah. Abang bangun subuh. Macam tu ya. Dia tak kurang ajar. Bang bangun subuh. Saya nak bernada-nada ada. Abang bangun, abang tahu tak selimut abang ni. Kalau Ustaz tu cakap selimut tidak jadi kulit babi. Yang laki lah babi-babi lah. Kita sadap hidup. Kulit apa lah babi tak babi. Kajut seolah-olah rumah terbakar. Bangun bang, api! Mana? Mana api? Api neraka. Contoh ada cakap payah mana. Kadang kesilapan kita bangun pagi kumuh-kumuh ambil wuduk jadi imam. Mana nak semangat? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu soalnya tiba-tiba wallah. Dia nak sikit kan. Lalap tu.
Lepas itu masa bila dia mandi? Dia akan mandi sebelum dia nak keluar bertugas nak pergi kerja. Maknanya dia tak pernah niat pun nak jadikan Islam tu, solat dia tu sebagai permulaan aktiviti dalam keluarga dia. Masuk bilik air, kumur, gosok gigi, mandi, sogarkan badan, solat sunat 2 rakaat. Jangan tak percaya, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itulah kunci juga kepada murah rezeki pada keluarga kita. Dah solat sunat, terus dapat konfor. Oh, suami baru botol. Ya. Kan senang tu nak tengok pengarah kesihatan jadi rumah ke rumah tu. Allahu Akbar. Anak aja ni semangat. Omak yang berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ada gemut. Buat sendiri. Yang anak bismillah, ada speaker. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri suamiku happy. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Tu dah tahu. Apa? Yang anak dah agak dah. Tak apa. Yang penting jadi imam. Mengimamkan solat. Dah habis tu baca doa. Itulah juga. Doa ni ramai yang tak tahu. Doa adalah merupakan salah satu tanda kita ingat ke Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala banyak. Ya Allah, doa alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amika fi umazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Saya doa macam tu. Aku sayangkan istriku, ya Allah. Orang perempuan suka tak? Suka tak? Kalau suka tak bini saya, dia orang nak suka apa? Yalah, kalau lelaki kita lah kan. Aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak yang kecil tu mesti tengok rumah. Ya rumah padang depan lah, orang nak feeling pun tak senang. Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah. Lung, kenapa kau lah Lung? Aku sayangkan anakku yang kedua, Angah, tahu tak perlu. Tapi orang perempuan hati-hati. Kalau suami doa, doa betul-betul. Jangan main amin. Kadang-kadang ada, ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Macam ada kosong ya guys. Sesungguhnya aku sudah lama ingin. Ya Allah. Bapak kalau dengar kuat sikit, dah kan. Kita amin, amin, makbul. Kan? Itu dia. Yang pertama. Dan kalau kita tengok dalam rumah tangga ni kan, rumah orang Melayu Malaysia, ada 3 konsep rumah yang kita boleh jumpa. Pertama, album wayang gambar. Rumah TV besar, siap dengan sound system yang hebat-hebat. Jarang benar dia kalau TV besar dengan sound system yang hebat-hebat ni, siap speaker ni, jarang benar sebab nak dengar ceramah Ustaz Kazim. Jarang benar sebab nak dengar ceramah Ustaz Don. Jarang. Yang besok nak dengar apa? Nak dengar Mahathir Lawak Mega, nak tengok rancangan Gegam Vaganza, Otai Masih Berdosa. Itu cerita tu tengok kan. Yang lain tak tengok dah. Pumpang. Yang kedua rumah apa? Rumah macam mana konsep Konsep hotel 5 bintang, perabot yang lawa-lawa, yang komik sejibit macam hotel. Rumah lawa, perabot makau. Tak salah nak lawat, tetapi kadang-kadang terlebih-lebih kadang-kadang. Akhirnya bukan itu yang membahagiakan kita. Tak percaya tu tengok. Saya balik raya berkumpul ke rumah kampung, sofa pun tak ada. Tilam pun kadang-kadang tak ada. Bak satu bantal, 3 beradik kongsi sesama, bercerita pasal dulu-dulu. Itu lebih bahagia daripada sofa tu. Dan yang ketiga apa dia? Restoran 5 bintang, makanan terlebih-lebih dalam rumah. Aduh, yang mana nak makan. Peti ais 3 pintu, tinggi peti ais. 3 pintu, pintu ketiga orang pun boleh masuk. Kan? Sebenarnya bukan itu, tetapi rumah kita ini biarlah sekadaran. Komeh, lawa, bersih, tapi tidak bermewah-mewahan.
Hebatnya orang Islam itu dia boleh bersederhana walaupun dia punya segala-galanya. Kita kadang-kadang dapat duit IPF, dapat duit BRIM lah, dapat duit apa lah, dapat duit pension, dapat duit tanah lah, macam-macam lah, dapat duit bono pertama. Wah, ni rumahnya nak bagi besar. Hidup betul, bagus. Bilik anak seorang satu. Tapi jarang banyak orang melabur duit daripada duit yang dia dapat tu, gunakan untuk buat ruang solat dalam rumah. Bila orang datang, jika saudara-saudara sama orang datang, nak semayang boleh, mana-mana senyap habis, apa boleh, kiblat senyap. Itulah tak valid. Apa salah yang berbelanja sikit satu ruang solat, kita pun malam ni rasa nak qiyamul lail lah. Jadi kita masuklah ke dalam bilik. Ya. Pagi-pagi pun tu lah topik semayang. Ini semayang dapat nyaman. Berapa ramai orang kita macam tu. Kek rumah kampung jaranglah. Rumah kampung besok ada serabi. Dia semayang pakai serabi. Berenang-renang di tasik sini sambil menangkap ikan sehat. Sungguh hebat orang di sini. Belum minta air dapat. Berbelanja. Saya pergi ke satu komplek ke Bandar Sandri. Datuk Seri seorang nama. Datuk Seri umur 33 tahun. Dekat Sunway. Rumah. Masa saya sampai tu rumah tu dekat parking bawah. Rumahnya ada tidak teh lah. Bawah tu parking. Memang tu parking kereta saja. Ada Lamborghini satu, Porsche satu. Oh, so pun masuk tak ada ruang menunggu. Tunggu sekejap saya panggil Datuk saja. Panggil Datuk Seri pun tu 33 tahun umur Datuk tu belum kahwin. Datuk tu bisnes lah. Dia panggil dia, tak ni, dia pun naik teh. Sampai ke awal lah, dia punya bosan awal tu lekuangnya sampailah habis kemah. Sampai tu campur lah awal kosong sampai duduk je. Kan, sampai tu saya pun tanya, besar rumah ni tu berapa harganya? Dulu masa sendiri murah lagi tu. Masa tu tak murah lagi, masa tu baru 4 juta. Baru 4 juta. Dan salah orang dan murah. Tapi dia tak ada lah, dia rendah diri, dia baru 4 juta sahaja. Tapi kalau harga yang mahal lah. Dia rupanya masih lagi belum kahwin sebab niat dia nak membawa omak. Tapi bukan tu cerita ke rumah dia yang mewah itu. Hall tu tak banyak sofa dia, tapi lapang untuk duduk ramai-ramai family dia. Masa tu dia minta saya ceramah untuk keluarga dia. Ruang makan ada, ruang makan, meja panjang untuk family dia duduk ramai-ramai. Bilik dia kata, bilik atas tu ada satu bilik dia. Saya masuk bilik dia. Ya Allah, boleh berlari. Besar bilik, tinggal nak bawa bini masuk dalam. Kita gantung frame kat kepala, dia ditombok dinding tu, dia letak Quran nomeh dalam. Besar ya. Yang menarik hati saya adalah kat luar rumah tu ada swimming pool dan dia buat satu surau. Dia berbelanja surau itu lebih daripada dia buat bilik. Sebab dia kata dia pastikan dia ada ruang solat. Ada ruang solat untuk lelaki dan perempuan. Siap ada tempat ambil wuduk, siap tolakun, siap sejadah apa semua dan soft semayang. Macam kat surau kita lah. Kita bukan suruh bermewah-mewahan, tapi paling tidak adalah nilai Islam dalam diri kita ni. Kita letakkan dalam rumah kita hanyalah pusat tempat kita beribadah. Keluarga kita semayang tujuh terantuk-rantuk ke radio. Bila naik tergadak lah ke tempat masuk apa ayam buat tu. Bagi salam dan menghadap lah dengan pintu bilik air. Kadang-kadang kita yang pertama tadi kunci rumah, iaitu sistemkan rumah kita dengan sistem Islam. Gitu. Dan yang kedua, kunci apa? Kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Maksud kunci pejabat ini adalah rumah kita, pastikan kita ini bila pejabat tompek apa? Pejabat ni tompek apa? Tompek burger. Kalau orang tu berniaga jual burger tu lah pejabat tu. Burger. Kalau dia ke sawah, sawah tu lah pejabat. Tetapi punca yang kita nak sambut ni, punca rezeki itu biarlah rezeki yang halal. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Banyak contoh kita boleh tengok kat luar tu, emak kerja apa? Kerja mencuci bilik air, cleaner. Emak kerja kilang.
Amak yang ambil upah basuh kain ke rumah orang. Amak pergi ambil upah masak ke kantin, gaji tak seberapa. Gaji hari ada datang kerja ada gaji, kalau tak ada gaji. Yang orang kerja cleaner tu tak pernah pun bercita-cita dalam kepala satu hari nanti amak akan jadi ketua cleaner. Tak ada. Tak pernah fikir pun. Ada orang cakap, kerja cleaner. Tak, itulah kerja semulia-mulia kerja. Dia sanggup membersihkan segala kekotoran untuk orang selapih itu supaya selesa. Dan yang kita tak nampak, anak-anak dia semua menjadi. Kita yang kerja pegawai, pangkat tinggi, macam-macam apa ada, semua ada. Anak kita nak tuition pagi, petang, malam, boleh hantar. Anak kita belajar, hari-hari belanja sampai RM10 sehari kadang-kadang. Baju yang setiap hari ada seorang sepasang, setiap hari sepasang. Mana kalau 5 hari tu 5 pasang baju bagi anak kita, belum tentu lagi menjadi. Dapat anak rezeki, tetapi anak pandai rahmat Allah. Dapat anak sehat, tapi anak tu soleh, pergi ke surau. Anak itulah rahmat daripada Allah. Baru ni seorang ustaz, seorang guru, ustaz, dia tanya anak murid dia, dah besar nanti nak jadi apa? Dia nak tengok berapa ramai anak murid dia mesti nak jadi ulama. Macam dia. Bila tanya, kebanyakan yang jawab semua nak jadi orang yang soleh. Lah, tak ada kan nak jadi ulama? Tak nak. Sebab apa? Dia kata orang yang soleh tak ada yang masuk neraka. Tapi kalau ulama, ramai yang masuk neraka. Makna kerja soleh itu, kerja yang soleh itu sebabkan kita sekarang ni dalam keluarga kita nak pastikan anak kita ni mudah menerima ilmu, nak pastikan keluarga kita ni penuh keberkatan, mudah nak mendidik anak-anak kita. Punca rezeki nak kena tanya lagi. Punca rezeki mana dapat duit? Kadang-kadang waktu kerja kerajaan 85, tapi kita mencilok itu tak faham. Masuk kerja ke 8, tapi mentang darah ya kerja. Pukul 9 minum, pukul 10 so kerja. Pukul 12 kan nak keluar balik mentang darah setengah ni. Jumpa anak balik sekolah alasan sampai pukul 2.30. 2.30 kan pukul 3 minum balik. Pukul 4 baru nak kerja. Pukul 4 tu dia boleh cakap, sekarang ni kerja tak rasuk, tiba-tiba dah pukul 4. Dia kerja kamu terdarah kan pagi. Itu bukan kerja namanya. Menterdarah sambil kerja, bukannya kerja sambil menterdarah. Mak. Lepas tu dapat rezeki, gaji bulan-bulan sama dengan orang yang amanah. Cuba fikir sikit, macam mana kita boleh cakap rezeki kita halal. Itu sebab Timbalan Mufti Ustaz Nur Azami selalu sebut, soalan tu ditanya bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan. Itu soalan kita nak tanya. Tak adalah, Hayden kerja dah ni halal, dah jadi cikgu, apa dah. Hari Sabtu bawa anak pergi sekolah, kau duduk sini dan diam, jangan makan-makan. Dah ambil kertas ni conteng, kertas tu siapa punya? Sekolah punya. Dah tak amanah. Nah, ambil pensel ni, kau lecok. Kau tak lecok, conteng lah. Mula dia tak faham nak lecok. Tenang. Kertas tu siapa punya, pensel tu siapa punya. Jangan lupa. Amanah tu nak kena jaga. Kadang-kadang tu yang muncul, kenapa lah anak dia ni tak pandai-pandai? Sampai tinggal payah waktu melancar. Itu hari-hari ada yang bodoh nak digaduhkan. Tak tenteram dah rumah kita. Salah satu sebab rezeki. Yang ketiga, kunci kereta. Bersebut kunci kereta, maksud ke mana kita berada dalam keluarga ni, ke mana hala tuju pemanduan nak bawa guide keluarga kita. Pastinya yang kita nak bawa ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keluarga kita, kan? Kalau menginjak, yang berkaraoke, tak baby. Macam mana kita nak bawa arah yang diredai oleh Allah? Kenduri kenara, kayak jalan bu ni saya nak kosan. Berhentilah kenduri kenara, bawa jaket lambat. Berhenti, saya cakap. Kosan ni. Yang sudah akan datang tak ada boleh dah. Panggil budak-budak tahfiz ni, budak ni mengaji.
Kasidah kek kenduri tu, biar berkat keluarga tu. Daripada mula-mula lagi dah mengelinjang kek mak tu pahal. Menyanyi melalak, menjoget-joget tetap kenduri. Nak berburak pun tak boleh sesama orang kampung. Ni lah, set sistem ni pasang lagu-lagu nasyid. Biar dengar tiap orang tak uang sampai. Macam tu lah. Barulah betul. Assalamualaikum, apa khabar? Saya doakan dah selamat bulan rezeki, panjang umur. Ya, iyalah, makasihlah banyak. Nak gomar rezeki, dibelon. Apa? Tak tahu nak. Makak, apa mana? Awak kat mana? Awak kat mana lah menyampah tu lah. Bola-bola tanda pun ditinggal pinggan sebab nama lalak nyanyi kat depan. Tak tinggal tak ada masalah. Benda ni berlaku ke semua daerah kecuali kampungnya. Panas-panas ya jago sini kan. Iya. Kan elok dan Assalamualaikum. Ada pasang lagu nasyid abang ni mau pasang. Iman tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Tengah makan, menangis abang Allah. Ya waktu iman tak boleh balik. Tengah menangis. Ya lah. Tak waktu berhenti. Benda-benda dulu sudah lah. Sudah. Kita buat benda baru. Kata kita Islam. Refleksi iman ni percaya pada Allah. Refleksi imannya ada 3. Pertama imun, kedua aman, ketiga amin. Imun, aman, amin. Orang kesihatan tahu imun tu maksud ketahanan. Kebal diri dia daripada maksiat sebab dia Islam. Dia beriman kepada Allah. Kalau keluarga kita ini tak, kalau dia rasa kebal pada maksiat tu patut pada maksiat tak boleh. Sekarang tu lah berapa banyak orangnya. Budak-budak yang kalau tangkap ke rumah urut tu, bukannya orang tua-tua, kanak-kanak 55 tahun, kanak-kanak 16 tahun, kanak-kanak 40 tahun jangan cakap lah kan. Ini yang 16 tahun kalau tangkap itu. Nah, apa sebab kan? Sebab umpan ke dalam tu sangat mengujakan pakaian. Jadi orang perempuan ke rumah berhentilah pakai baju kelawar, baju binatang tak jadi. Balik kan pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuk faham. Apa berdiri depan pintu sini. Yang lelaki bawa motor Allah aja sampai ke pagi tu salah rumah dia ni kan. Iyalah. Panggil tu hari ni sebab kita nak jaga sistem gitu. Orang sanggup pergi Thailand buat maksiat, seolah-olah kat Thailand Allah Ta'ala tak nampak dia. Jangan. Dia tak boleh kat Jalambu ni orang Kanadan dia kena pergi kumpul. Sekali semua Jalambu fikir macam tu. Sampai kat kumpul ramai orang Jalambu. Tu semua lah. Jago. Tu imun. Yang kedua aman. Hati rasa tenang sebab Allah Ta'ala ada. Kat dalam rumah tenang-tenangkan diri kita dengan zikir, dengan solat. Ingat Allah banyak-banyak. Yang ketiga amin. Imun, aman, amin. Amin. Amanah kita dalam hidup kita. Itu tadi kerja dengan amanah. Bawa balik rezeki yang halal. Biar dia sikit tapi halal. Pernah kan kita dah bayar bil, bayar belum bil. Apa yang belum bayar? Orang perempuan dia tengok. Rasa semua dah bayar, belum bil lagi. Besok tinggal sikit ni. Banyak lagi. Alhamdulillah rezeki. Kan? Pasal ni tersalah duit. Duit laki awak. Dah laki lah tak cukup. Contoh lah. Ya. Kemudian yang seterusnya kunci apa? Kunci rumah, kunci pejabat, kunci kereta. Yang keempat kunci apa? Yang keempat kunci syurga. Tak ada lain tu. Nak dapatkan syurga Allah, memanglah kita kena kerja 3 perkara dalam hidup kita. Pertama, kerjalah hidayah. Kerja hidayah kenapa? Supaya kita dapat beza benda baik dan benda buruk. Kan? Benda baik dan benda buruk. Dah terbiasa marah suami, benda tu jadi baik, cek dia. Abang makan bang, bang mestinya nak gunting sikit lah. Abang sini lah, abang tak payahlah sikit abang, apa lambat ni. Dia menjorit dengan dia cakap elok sama.
lemah lembut dengan suami ini, jangan dahako. Orang perempuan boleh jadi dahako macam-macam hal, meninggikan suara pada suami, dahako. Mengontak pintu sampai suami terperanjat, dahako. Sorry bang, sengaja. Itu memang dahako lah. Minta maaf bang, angin tolak. Dengan apa tadi? Yang kedua, time suami tengah istirahat, time tu lah nak baik kerja, dah kau. Suami tengah baca surat khabar, time tu lah dia nak menyapu. Bang, boleh saya sapu? Kerja belilah, dia baca surat khabar. Okey, tuan kenapa? Jangan marah. Salahnya perempuan kalau tanya, time tu lah. Bang, boleh saya sapu? Kerja belilah. Habis bila orang sapu? Marah. Lepas itu dia marah. Time nak sapu, time tu lah baca surat khabar. Dia marah lagi. Lagi bila, tak lah kau nak nyapu sama you. Jangan komplain. Yang ketiga, membelakangkan suami ke tempat tidur. Jangan buat. Membelakangkan suami. Tapi ngadap muka suami itu macam ni. Tapi kalau dah lalap, tak apa. Dah lalap, pusing, tak sadar, tak apa. Suaminya tu mau ambil pusing dah lalap tu, dah lalap pusing. Dah kok macam tu dah. Tapi kalau suami suruh dia pusing, tak apa. Kau tolonglah pusing. Dia tak tidur nak muka kami tu. Macam mana nak tidur, bila tidur rambut abang. Pipi bapak apa orang sejuk lah ilaha illallah macam mana lah nak tidur. Laki tu baru nak lalap tak penganjat lah ilaha illallah nak lembaga mana lah tidur seorang-orangnya. Kau tolonglah pusing, yang itu tak apa. Ya kan orang orang perempuan layan orang lelaki ni elok-elok. Menurut kajian sekarang hari ini 26% peningkatan penderitaan isteri terhadap suami. Laki kena dorong. Tak bergarang warna perempuan hari ni ke. Sian orang laki. Tengok itu tu orang ni suruh. Masa sedih muka. Bukan sini dah tempat lain. Ya. Orang perempuan yang akan garang warna slow lah sikit. Rumah tu. Marah anak marah lah. Tapi janganlah pindah ke suami. Pergi mandi, pokok apa, tampak budak dengan orang merah. Memang ni, dia marah anak ada. Abang aku sampai, Assalamualaikum. Salam, abang. Kau sampai, ada dua lambut. Baru ya, kau pun marah. Biasalah abang, anak kita. Pergi marah dia anak. Ini tidak pergi mandi, kau bapak kau tampak kan? Kau orang aku budak ni. Assalamualaikum, ni sekor lagi. Kawan tu baru sampai. Apa salahku? Dengan laki-laki kau kono kan? Jago lembut-lembut dia cakap. Kadang perempuan ni cakap tak kasar dah lembut tapi maksud dia tu risau. Abang pergi mana tadi bang? Abang pergi ke Pelawang je apa ni? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tu kereta tu nama siapa? La ilaha illallah sampah lah dia. Rasa kamu wadah masuk dalam hati ni. Kami nak kunci kereta kau ni. Sibuk kalau kan. Ya. Kan jago. Pertama tadi kau jago. Kau jaga hidayah. Jaga benda baik dan benda buruk. Ya. Jangan lagi dah marah-marah suami. Benda tu tak elok. Faham? Faham tak perempuan? Faham. Tak ramai yang faham tu. Semua lagi. Faham tak? Tak itulah. Ni orang lelaki ni memang tentu tak fahamnya. Orang perempuan dia sebenarnya tu. Kan? Iya. Dan kalau kau besok ni benda ni semua dapat beza benda baik dan benda buruk. Yang kedua kerjalah maghfirah. Pertama hidayah, kedua kerjalah maghfirah, keampunan daripada Allah. Minta ampun Allah banyak-banyak. Ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Selalu imam doa, Allahumma khtim alana bi husnil khatimah wa la taqtim alana ya Allah bi su'il khatimah. Minta penyudah yang baik dalam kehidupan kita, bukan penyudah yang tak baik. Siapa yang begini cakap dia tak ada dosa. Alhamdulillah lah semenjak imam baca doa awal tahun itu sampai ni belum ada dosa lagi. Ini tak cakap. Tak ada berdosa ke tidak kita ni?
dosa. Dan Nabi kata sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah dia minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Ampun kepada Allah namanya. Dalam Islam ni ada butang pos, ada butang delete. Pos lah butang berhenti, pos. Ya, remote kan pos. Pos berhenti, delete padam. Ada tak? Dua-dua. Butang pos, butang sabar. Delete, butang taubat. Itu. Delete padam, tak nak ulang lagi dah kesilapan lama. Cukup-cukuplah yang dulu salah. Ya. Dan yang ketiga, carilah apa? Hidayah dan carikan maghfirah, kampunan. Dan yang ketiga, rahmat daripada Allah. Disebut tadi. Kita ada anak rezeki, anak kita soleh, rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat daripada Allah, kena ibadah banyak-banyak. Itulah dia masuk pada kunci yang keempat, iaitu kunci syurga. Nak masuk syurga, mestilah dengan rahmat Allah, bukannya dengan ibadah kita. Belum tentu boleh. Ada seorang lelaki, ada seorang abid lepas pada zaman Nabi. Dia beribadah selama 500 tahun. Akhirnya Allah Ta'ala beritahu pada dia, masuklah kau ke dalam syurga. Maka abid ni kata, ya Allah. Maksud Allah kata, kau masuklah ke dalam syurga dengan rahmat aku. Abid tu kata, ya Allah, kau masukkanlah aku ke dalam syurga sebab ibadah aku, ya Allah. Maka lepas itu Allah Ta'ala cabut sebelah biji mata. Maka Allah beritahu, tak peranjat dia sakit kan? Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya ibadah kau yang 500 tahun itu tidak boleh menebus nikmat sebelah mata yang aku bagi pada kau. Kita ada mata, tapi dengan rahmat Allah kita boleh melihat. Semua orang ada mata, tapi bukan semua. Itu orang ada yang kabun, ada yang kelabu, ada yang belah kanan, ada bolang-bolang nampak macam-macam. Ada yang nampak Samsul Debat tu muda, ada yang nampak tu bohong. Apa tu orang nampak? Ramai-ramai malam ni nampak muda ke tua cakap. Tahu tak apa. Belum 40 ni tahu. Tapi malangnya dah kahwin. Walaupun nampak ada yang berharap tadi, tapi saya pernah cakap. Yang dapat menantu menpenuh. Tapi kalau nak juga, kita unding betul tu. Gurau ya, gurau. Ya. Dan yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Kunci spare ni maksudnya semua orang ada kunci yang masing-masing. Ayah ada kunci, amak ada kunci, anak ada kunci. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang mak, semua ada kunci. Anak ada kunci, mainkan peranan masing-masing. Dalam satu hadis Nabi sebut, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Maknanya kita ada amanah sebagai seorang ayah, ada amanah sebagai seorang suami, ada amanah sebagai seorang ibu, ada amanah sebagai seorang isteri, ada amanah sebagai seorang anak. Walaupun ibu bapa dah tak ada, amanahnya masih ada. Bacalah, kirimkanlah sebanyak mungkin Al-Fatihah, doa untuk ibu bapa kita, walaupun itu sudah tiada. Amanah kita ada. Sayangilah ibu bapa kita, walau siapa pun dia, walau apa pun dia pada waktu muda ni. Tetapi tanggungjawab kita kena baik dengan orang tua. Tak boleh. Ada yang tanya saya, Abi kalau mak ayah dah tak ada, macam mana? Tak. Salah satu cara, buat baik dengan sahabat kepada arwahan. Itu pun boleh. Macam saya lah balik kampung Bancu, mamak saya kat Bancu tu. Saya tak terlupa, kadang-kadang kalau dapat balik tu ajakkan kawan arwah abah tu. Cik, jom kita layan sup ekor. Layan sup ekor, dia makan kan banyak mana. Layan sup ekor, berurat-urat, solangan niatkan pahala tu untuk arwah. Itu. Hari raya, koi rumah cik tu. Assalamualaikum cik. Salam, siapa ni? Anak gayah lah, nak arwah gayah. Gayah mana? Dia tak apa ingat lagi, tak apalah cik. Ni ada dah, ya bawa ke kau. Bawa ke topung, gula, Milo, dodak, semua ada dalam ni. Dodak? Dodak ayam. Bila dah habis tu,
Ni semua banyak yang bagi. Tak ingat lah kau nak siapa. Dia nak gaya kau nak cik dulu. Ayah mana? Tak apalah ni sedekah ni. Terima kasih ya, duit tak ada. Aduh, bagus. Dia nyanyi-nyanyi tu duit ingat. Salah tu. Kan tak apa bagilah. Orang tua kau banyak warna belanja tu dah makcik ambil seribu langsung meninggal kau tu belanja. Kan? Aduh, tak ada lah bagi sedekah. Niat tu arwah tu salah satu cara. Kan? Kadang tu ada kan, kadang bila pergilah ke kubur doa untuk arwah ni. Apa salah kan? Mainkan peranan masing-masing. Suami keringat. Balik nanti pesan saya, masing-masing ada handphone, sini lah internet H. Saya tengok internet laju sini. Jadi apa lagi? On lah, carilah pasal kisah-kisah Nabi. Ini pesan saya, on. Takkan khutbah terakhir Nabi baca khutbah wida Nabi. Pesanan itu lengkap. Nabi pesan kepada siapa yang hadir pada situ dekat Bukit Arafah tu, Nabi beritahu apa? Kepada siapa yang hadir pada hari ini, dapatkan dan sampaikanlah pada mereka yang tidak berkesempatan hadir pada hari ini. Siapa yang tak sempat hadir tu, masuklah kita. Mudah-mudahan yang terakhir lebih memahami daripada yang terus mendengar daripada aku di sini. Maknanya harapnya kita lagi faham dengan tahap kita mengamalkan apa yang Nabi pesan. Macam-macam Nabi pesan. Sembahlah Allah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, keluarkanlah zakat daripada harta kekayaan kamu, dan kerjakanlah haji sekiranya kamu mampu. Semua ada dalam pesanan Nabi itu. Termasuklah Nabi kata, mulai hari ini riba adalah diharamkan. Nabi dah pesan. Jangan kita ni dalam dua sistem bank, kalau kita masuk dalam bank yang tak syar'i, keluarkan duit kita, masukkanlah dalam sistem yang lebih syar'i. Kadang ada yang cakap tu, betul lah bank tu pakai sistem Islam, tapi lagi mahal weh. Baik pakai bank biasa. Maknanya dia kena mengucap balik, sebab seolah-olah dia nak mengatakan sistem riba lebih baik daripada sistem Islam. Sistem Islam tu memang nampak tinggi, cas perkhidmatan dan sebagainya, tapi dia punya kadar tetap. Yang dia nampak rendah, tapi jap naik, jap turun, jap naik, jap turun, sudah lagi mahal daripada yang tetap tadi. Sama mana pun takkan nak sistem yang lebih baik daripada sistem Islam. Elok-elok dia bercakap. Kadang kita ni cakap macam pandai, tu salah kan. Tu nak kena jaga. Lepas tu dia sebut apa? Isteri-isteri kamu. Dia kata sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, maka isteri-isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Maksudnya bukan bini ramai dah. Kalau isteri-isteri mujuk pada isteri-isteri semua orang tu, sebagaimana kamu punya hak ke atas isteri, isteri pun ada hak pada suami. Ingat. Maka sempurnakanlah hak isteri itu, termasuklah memberi makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Itu Nabi dah pesan. Jadi orang lelaki ingat tanggungjawab bagi nafkah pada isteri, walaupun isterinya bekerja. Faham? Tak boleh bagi banyak, bagi sikit ikut kemampuan bagi. Nah yang ambillah duit belanja ni RM1,000. Tapi lah ada abang banyak. Abang nak makan apa? Coba cakap ya wati gitu. Nah ambillah duit belanja bulannya. Ya Allah abang susah buka dalam RM20. RM20. Jadilah syukur. Ngomongkan balik itulah poin ni. Bang dengar tak cemas jadi pasal nafkah? Tak adalah kalau bang dengar. Aku bang lupa. Kan, walaupun saya bekerja, bang pernah bagi. Faham? Bukan saya cakap pun saya rumah, saya cakap pernah. Tapi kalau orang perempuan, dia rasa dia tak nak beli bang, duit RM1,000 ni tak apa, abang simpan. Saya kerja bang, saya kerja. Pandai lah saya cek barang-barang sesini. Abang jangan risau okey bang, bersimpan untuk keluarga kita. Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang risau ke? Ingatlah tahu tak apa, itu lah sangat. Maknanya bagi nafkah dengan kasih sayang, dengan kasar-kasar yang ini. Berlaku kayak kelumpur tu kemenggak kan.
Mana bini mau gigil mau kata sampai kayak suami tinggal separuh. Apa yang separuh? Tumpah bang, tumpah. Itu pun tadi harap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah habis simpan. Dia marah. Ni saya menggayur kan, bukan saya minum lah. Contoh. Bini takut satu hari tu dia dah dah siap, ikut aku pergi klinik. Kenapa bang? Dah mam ni, capek lah siap. Dia bang, ikut. Sampai ke klinik tu cek darah tinggi, okey ni jantung tak ada masalah, suhu pun tak ada 8 nak tapi paling kepala lah tak ada paling. Tak apa pakcik ambil bekas ni, pakcik kunci nanti bagi saya balik. Dia pun masuk dalam bilik air kunci. Bini tunggu kat luar. Dia keluar terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kunci ni, masuk dalam bilik air balik buang air besar. Yang bini menggigil pegang kunci ni. Sudah air habis kunci ni. Ya, apa nak buat ni Allah, kenapa tak ada lelaki ni keluar aku ada ni. Sudah dia tukar dengan kunci dia. Dah tukar dengan kunci dia bagi ke doktor, menggeleng doktor tu pakcik, besok pakcik kena datang balik tu kenapa lah? Pakcik kena buat kad. Apa salah? Pakcik mengandung dah. Dia mati lah. Manung Allah. Patutlah rasa macam kau orang dan pokok yang dan jangan garang dengan bini, lemah lembut tahu. Ya, syukur. Itu sebab saya sebut paling senang sekali nak bahagia. Paling senang nak bahagia dalam keluarga kita ini adalah I am for you. Ya, yang biasa kita doakan I am for you kan. Hari ini saya bagi I am for A. Samsul Debat bagi malam ni I am for A. I tu ingat, M tu mati, for tu untuk, A tu Allah. Ingat mati untuk Allah. InsyaAllah okey problem. Kalau kita ingat mati, kita akan jaga keluarga kita elok sebab bila masuk dia mati. Isteri kita kalau tahu ingat mati, dia akan layan suami dia elok. Kalau mati besok biarlah dalam keadaan memberi khidmat yang terbaik untuk suami. Dan bila kita ingat mati, Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan 3 hal. Pertama, kita tidak akan melengah-lengahkan taubat kita, rajin bersurau, ibadah banyak. Yang kedua, dia akan rajin beramal ibadah, zikir, wirid banyak, dan doa mintakan keampunan daripada Allah. Dan yang ketiganya, dia akan bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, walaupun sekecil-kecil nikmat. Biarlah kita orang tu besar grand livina, kita dia kecil grand liviva. Walaupun viva, tetapi syukur sebab tak pernah meragam. Kalau meragam pun masuk bengkel, undi-undi sikit dalam saya tiga bil, okey. Bawa kita besar, la ilaha, masuk 2,000, belum tukar barang lagi dah. Mercedes-Benz, BMW tu servis, masuk 2,000 dah, belum tukar barang. Biarlah bet duit kita RM5 gambar Liverpool, bet duit dia RM5,000 jenama tu, tapi bukannya boleh masuk almari. Sama jumlah duit boleh masuk. Kalau masuk kawah banyak kan tak boleh lipet. Biarlah bini kita tak lawa macam Nilofa, biarlah laki kita tak handsome macam Harun Aziz atau Suncama. Sampai hebat macam Harun Aziz, tak apa dah. Sebab apa? Syukur. Tutup lampu sama. Bukan pasal warna. Dia tanya orang dalam mau makin tak ada lah handsome warna, bahan tak ada lah lawa warna, anak ramai. Sebab apa? Syukur. Makin karen tak ada. Kalau kerja tak malam, rabo-rabo terasa. Dah terasa jadi dah tu. Cuba tanya orang makin, semua anak ramai-ramai 7-8. Mana ada 2-3. Koman 2-3. Salam ber ya mak kita. Berapa anak cik? 10. Mak dia kan 10 je. Oh sekarang anak berapa dah? 3. Itu pun tak tahan dah. Orang dulu relax kan. 10 kan boleh macam tu lah. Lagi anak. Syukurlah kita bila ada anak ramai, itu tanda kita subuh. Balik rumah bawah meja seorang, atas tingkap seorang, pakai kipis lah, ilah turun. Di bawahnya buah katil ada, keluar daripada bakul kain, lah ilah ada seorang lain. Semua penuh meriah rumah. Biarlah kita belum ada anak, syukur ada mak mentua sporting. Rumah kita besar,
Banyak orang nak komen. Syukur tu tanda rumah orang tu tidur bawah jambatan. Cik rumput tu tengok ke bus stop tidur. Kita mungut bila lah nak ada mesej lipek kain ni banyak lah kain nak lipek. Bapak-bapak pun. Syukur tu tanda kita ada pakaian, orang tu pakaian pun tak ada. Kita mungut ni kau bang duduk belakang. Cik Eko duduk second class, orang tu first class. Syukur. Itu keluar masuk sama. Waktu belopeng, waktu mendarat sama. Belum pernah ledo pengumuman buat kita akan mendarat sebentar lagi. Bertumpah kelas kedua. Sehingga terjun ke dalam. Tak ada. Malah untung duduk belakang. Boleh minta kacang. Kacang ada kacang. Tak ada orang muda lagi kan. Kita mungut bini kita membebel. Syukur tu tanda dia ada ke rumah. Bukan kita baik lagi. Orang perempuan memang dah itu hobi ke rumah. Berceramah walaupun tak ada tajuk. Dan kita mungut suami kita tidur berdongkol. Syukurlah. Sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita. Bukan di sebelah orang lain. Okey orang lelaki. Itulah jawapan kita mulai malam ni. Abang tolonglah pusing tak boleh tidur lah. Pengadap lah sana nama maka. Ya Allah. Biasa tu cakap dengan suami macam tu. Cakap elok abang pusing sana bang supaya speaker abang terus ke dinding. Jangan cakap elok. Orang lelaki ni memang senang tidur sebab dia on ni sebelah siang. Nak senang kau dia nak set speaker, mikrofon, on ni kau jauh. Pasang kemahnya semua lelaki buat on ni. Susun pusing, on ni. Dunia tu on ni. Ikut YB kulu kili, on ni. Risau sakit paut, nunggu berceramah tak sampai, on ni. Orang perempuan nak tidur, main bayar. Orang lelaki senang tidur. Tu sebab kadang baru nak cakap lagi, dah tidur tu orang ni lah. Ilah Allah, tak tahu dia cakap pun. Orang perempuan nak tidur macam-macam prosedur terpopok, tapi dia topok. Dia tanya. Makanlah ubek lawa, ngap. Lepas sebulan roman macam tu lah. Macam ubek, tolan ni. Itu dalam balap pun nak tidur, kabel, tak boleh tidur. Kita bawa bercahaya wajah tu. Sebab tengok handphone. Sebab bukan sebab iman ke tak. Itu baru nak lalak. Tolong lah bunyi laki muanya. Kan ada laki tidur muanya. Nyam. Apa ketolan dia orang tua ni? Ada yang bunyi ngasah gigi. Krik. Tajam gigi orang tua ni kan. Ada yang bunyi somong kapai. Macam mana nak tidur? Sampai pagi. Besok tu bini cakap, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah. Golak buyo akak tu terayang betul. Ada yang bunyi vibrate handphone tu boleh banyak. Tu ramai bunyi macam tu. Ponek betul. Yang lagi ponek pada tu dia bunyi hujung. Hujung berhak. Ada yang bunyi hujung tu bunyi bahasa Rusia. Dah tahu. Ada orang perempuan sampai tak boleh lalap. Dia duduk tengok lelaki tu. Kau tu pernah tak? Duduk tengok lelaki tu tidur. Pernah tak? Ya, semua perempuan ngangguk. Ya Allah. Apalah kau tanggung ni pak. Sampai satu tahap tu tercokit. Kau tak ke hidung ke tak hidup. Syukur. Ada orang tua yang cakap dengan saya, tak adalah time lain paling saya terbayang laki saya. Acik terbayang dia laki acik time tidur lah. Tak ada ngah lagi dah bunyi makna bersaksi lah yang pakcik kau dah tak ada. Mulai malam ni kalau ada ngah bunyi, senyum gitu, teruskan bang. Tak payah pasang security system cek rumput. Dan kalau pencuri masuk,
tak payah dah. Orang pak tu selangkah masuk. Wui lain macam munyai wui. Keluar. Tak jadi dia mompak dah. Baru seorang lagi mompak. Wui lagi. Walah lagi. Mancal linap. Tak cukup tanah lagi. Jadi syukurlah dengan apa yang kita ada. Jadi rasa cukup rasa kat tu. Sebab saya pun ada appointment ke 10 Islamabad. Jadi saya akan terima kasih banyak pihak penganjur pada hari ini, kepada pengarah kesihatan masih banyak. Masih tuan. Kerana bagus teruskan buat program macam ni, usaha sama. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Ni kali pertama saya menjajakkan kaki di Kampung Teriang. Kan, Kampung Teriang kan? Saya selalu lajak sampai ke Titi. Ini ada pet ke sini. Rasa apa tu yang kat Taman Kempas. Itu pun saya dah sampai. Ini first time. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sesungguhnya saya minta maaf kalau saya kata terkasar bahasa. InsyaAllah lain kali bertemu lagi. Yang baik itu datang pada Allah SWT. Dan kurang itu berbicara kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.